Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, para imam dan bilal dan para ustaz, yang disayangi para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, kita ucapkan puji kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita pada malam ini untuk meluangkan masa menghadirkan diri masing-masing di atas rumah Allah, Surau Banggu Deriang, yang pertama kali saya sampai ini. Kerana pada masa yang sama ramai di antara hamba Allah yang Allah tidak beri peluang untuk menjejakkan kaki ke rumah Allah pada masa ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala pilih kita boleh hadir di rumah Allah pada ketika masa yang sama ramai yang tak dapat hadir ke rumah Allah sekarang ini sibuk dengan hal rumah tangga, hal kerja, berjuang, bermain dan sebagainya. Suatu hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lalu dekat masjid beliau, Masjid Nabawi, Madinah. Dan pada ketika itu ada dua majlis di dalam masjid. Salah satu majlisnya majlis zikir, dalam keadaan gemar rindu kepada Allah, ramai-ramai berzikir kepada Allah. Dan majlis yang satu lagi majlis ilmu, masing-masing sedang belajar fiqh, dan ada yang mengajar orang lain pula. Apabila melihat kedua-dua majlis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kilal majlisaini ala khair. Haula'i yada'una Allah wa yarghabuna fih, wa haula'i yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna al-jahila. Haula'i afdalu, innama bu'istu mu'allima. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Maksudnya, Nabi kata kedua-dua majlis ni baik belaka. Majlis zikir baik, majlis mengaji pun baik juga. Molek belaka ni, majlis zikir, majlis selawat, orang duduk bertahlil, orang duduk baca Yasin, orang duduk bertakbir umpamanya, itu majlis zikir. Yang kedua majlis ilmu. Dua-dua ni baik, Nabi kata. Kedua-dua ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-dua majlis ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, malaikat datang memberikan rahmat. Majlis zikir, majlis ilmu, datang malaikat beri rahmat. Majlis-majlis lara, datang malaikat laknat. Majlis ilmu, majlis zikir, malaikat mendoakan bagi orang yang ada pada majlis itu dengan panjang umur, dengan berkat umur, dengan murah rezeki,
dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis lara ni majlis main bola tengah garik, majlis duduk sembang kedai kopi, majlis lara. Itu tak ada keberkatan, tak ada doa. Kalau ada doa pun tuan kedai doa balik dah derah datang ni. Des cawang apa sejam lebih ni. Itu baru lara, belum majlis maksiat. Kalau majlis maksiat macam kat joget patah batu buruk, kat main pampel diaji, waktu malaikat doa kau ni celaka belaka, mampu kerah belaka, tak reti basa belaka, makan daripada rezeki Allah, siang dan malam derhaka kepada Allah. Nabi kata kilal majlisaini ala khair. Majlis zikir mengingati Allah, sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun salawat Nabi, ala khair. Majlis yang berkebajikan. Tapi Nabi kata yang satu lagi majlis, haula'i afdalu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna al-jahila. Belajar faham agama dan mengajar pula orang-orang yang jahil. Ini yang paling baik. Innama bu'istu mu'allimah, hanya sahaja aku diutuskan di antaranya mu'allimah, mengajar manusia, mengajak manusia daripada gelap jahil kepada terangnya cahaya ilmu. Tetapi bila 1400 tahun Nabi wafat meninggalkan kita, umat Islam akhir zaman yang ada sekarang tak mau mari surah dah. Tak mau mari dah surah. Duk sibuk dengan makan ketara, sibuk dengan main, sibuk dengan rezeki, sibuk dengan kedai. Ini masalah. Tak ada hal nak mengajar ke kuliah subuh ke, tak ada masalah bagi dia. Seolah-olah mung puak-puak mung hak umat Muhammad, aku puak lain, aku puak sesat. Tak ada kena-kena. Padahal agama kita satu Islam, Allah kita satu Tuhan, Nabi kita satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila Allah jemput mari ke surau, mari dengar, tak boleh mari. Topik pagi cari makan, petang buat balik makanan. Orang bang, orang buat kuliah, tak ada kena-mengena dengan dia. Sama macam hak galah supi dalam hutan. Turun pagi, tengah hari buat balik bewok sakong, orang makan ke anak bini. Turun petang pula, garik buat balik, kura pula 2 ekor boleh. Baru seri dengan hak galah supi dalam hutan. Tak ada lah nak kuliah maghrib, kuliah fardu ain, nak dengar orang mengajar tafsir, nak dengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masa. Islam ambil ngayah dah. Mak beranak Islam, boh nama Yusuf, boh nama Ismail, nama Nabi saja. Perangai macam Bani Israel, perangai macam Yahudi laknatullah. Tak ada kena-mengena. Kalau tak kau Hindu dia kata loceng orang pakat pergi belaka. Siapa Hindu pergi belaka? Kalau kuih Buddha kata loceng habis, hak Buddha tubik habis. Pada botak tak perlu kena cukup. Kalau gereja kata loceng habis, hak Kristian tubik. Tapi bila hak Islam pula, rumah Allah melaungkan azan, tak layang mana. Ramai penduduk tak ada agama. Nak kata Islam tak ada arisa kan? Ni orang kata Hindu dia pergi kuih Hindu. Ni kita kata Kristian pasal hari Ahad dia pergi. Ni panggil tak hari. Tak ada agama, free thinker. Nah, dia boleh kenal tanda orang Islam, kau rabang mari surah. Dia ada alamat dia. Dia ada alamat. Likulli syai'in alamatun. Tiap-tiap suatu dia ada alamat. Alamat Hindu, nah, dia pergi tempat tokoh Hindu, cerah lanjut. Alamat Kristian, dia pergi di gereja hari Ahad. Nah, alamat Buddha pergi menyembah kapu Cina. Alamat Islam, orang bang mari ngajar apa semua, dia mari surat. Dia ada hari, tak ada benda dia. Tak ada bagian. Dah. Sibuk dengan tu, nak jual. Tengah garik jual deriang. Adik, tengah garik jual deriang. Ambil deriang tu rembah atas muka. Tak. Mu agama apa hai? Jual deriang tengah garik. Agama apa? Dia agama Islam bang.
Dah Islam. Duduk mana masa sekarang ni? Duduk di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari ke rumahku. Aku yang menciptakan kamu dan segala pekerjaan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak boleh mari. Mati boleh ngucap tak? Boleh ngucap. Tak boleh ngucap. Nah, benda apa kita ralik, hak tu kita ingat ketika nak keluar roh. Tu cerita ni. Nah, ralik Maidang sampai ada pergi surga. Ingat, papandang masa nak keluar roh. Cerita betul. Ralik dengan nyanyi sampai ada pergi surga. Nampak nyanyi masa nak mati. Ralik dengan TV sampai ada pergi surga. Nampak TV dekat nak mati. Ha. Benda apa yang kita duk ajar semua latih, waktu dia mudah mari. Ketika sakaratil maut. Apabila umat Islam menjauhi majlis-majlis ilmu, tak mau dengar, tak mau belajar, maka hasilnya inilah umat Islam yang ada sekarang, jahil tuki tak tahu benda. Serba tak kena buat, penuh dengan dosa, dilaknat siang dan malam. Siang malam kena laknat. Kalau semayang tak jadi semayang. Kalau pergi ke Mekah, Tuhan tak terima. Kalau berzakat, punah jahanam. Kalau rebang, jadi bakar. Wa kullu man bi ghadil ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang melakukan amalan-amalan tapi tak belajar, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Tak jadi. Rebang jugalah ni. Nah, tapi buat 8 bahagian. Habis licin pada rebang. Pasal ada mengaji, ni ambil hadis mana 8 bahagian? 8 persen. Mana? Ini sebab tak ada ilmu. Sebab tu Nabi kata, fahaulai afdalu. Golongan yang belajar ilmu Allah, nak faham agama Allah, ini golongan yang paling baik daripada golongan yang berzikir semua. Berzikir itu baik dah. Dah buat maksiat dah. Mana ibadat sahaja. Lepas tu dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'alal kawakib lailatal badri au kama qala. Kelebihan orang alim atas orang yang kuat ibadat tetapi tidak alim adalah seperti kelebihan bulan purnama bulat getek dengan bintang-bintang yang berkelipang. Bintang tu cerah dah, tapi kalau bulan bulat getek, nampak cerah menerang. Lailatul badri, malam yang ke-14, jauh nak banding dengan bintang. Kalau tak ada bulan, bintang nampak cerah dah, tapi tubik bulan 14, tu Nabi kata alal kawakibi lailatul badri, bandingan gitulah orang alim. Nah, seperti bulan. Nabi kata seperti dacing, tak bukan, seperti bulan. Nah, makna cerah, mengatasi cerah ahli ibadat. Sebab dengan tidak belajar memahami agama, umat Islam jadi murtad. Ni tak tahu agama ni, tak mau faham agama. Paling besar sekali murtad, wal'iyadzabillah, jadi kafir, pindah agama. Semua tu dengan sebab meninggalkan daripada nak faham agama itu sendiri. Jadi murtad. Kalau buat ibadat tak jadi ibadat, itu sebab tak faham agama. Dengan sebab tak mau belajar, tak mau mengaji, jadi buat benda bid'ah. Bid'ah pada ibadat, bid'ah pada muamalat, bid'ah pada munakahah, bid'ah pada pemerintahan, siasah dan sebagainya. Maka bid'ah seperti ini Nabi tak terima. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mereka-reka dalam pekerjaan kami benda yang bukan daripada asal kami, maka perkara itu ditolak, kami tak terima. Dalam ibadat kalau reka, tak terima. Nampak? Dan kalau Nabi kata kalau kurban buat 7 bahagian kita bahan 8 tu ma laisa minhu. Nabi kata paling ramai sekali kurban 7 orang, kita bahan 8. Dan ni buat apa pula sebasing? Tukang sembelih? Tukang sembelih bahagian?
Habis licin. Kita kata tak sah baca. Hei, mu tahu apa bang? Kita semelih belum Jepung lagi. Dia main belum Jepung. Dah ambil kemu lah, skor Jepung. Ambil kemu. Dia tak kira belum Jepung, belum buang merah. Tak ada kira. Dia kira kalau bercanggah dengan nah, tak ada ulama' yang mengatakan sah. Nah, balik awal. Tak kira lama baru. Bukan kira tua ni. Kebenaran. Umur 70 tak pandai, duduk belakang sembahyang jemaah. Umur 7 tahun pandai, duduk depan jadi tok imam. Ini dah kira tua. Dah dia pandai umur 7 tahun jadi tok imam. Nah, pandai sembahyang, pandai Quran, jadi tok imam. Hak belakang tu 80 orang, 70 tahun belakang umur. Hak remaja sekali 70. Sampai ke 104. Hak duduk belakang. Kena duduk belakang, bukan pakai umur, pakai ilmu. Dah berapa budak kecil duduk depan? Dah dia alim. Dah berapa pocik 70 tahun duduk belakang? Dah jahil. Nah, siratul labi lagi Fatihah, duduk belakang. Dia gitu. Nampak? Dia kata dah kita cara bak lembu ni belum Jepung lagi. Tak ada apa-apa bagi lapang. Allahmu. Mana tu contoh? Nah, dah kalau 20 kali dah gerbang, dah rugi. 20 ekor lembu. Nah, tak terima lebih pada 7. Ini contoh. Ambil ke mana? Nah, ada sekolah dia buat. Sekolah. Anak murid 200 orang, cikgu 20 orang. 220 orang. Dia pun kutip buat gerbang. Nah, Pak Ayah seorang, 220 orang. Lembu 2 ekor. Boleh bagi 220 orang bagian. Lembu 2 ekor. Nabi kata kalau seekor lembu tak lebih pada 7 bagian. Jabat kerajaan awak tak? Dengan bergawar dengan apa? Boleh ada. Jawatan, dalam jawatan tu ada dalam 60 orang seekor lembu. Tengok seekor lembu gerbang tadi. Kira dalam 14 rias orang ni. Nah, tu 60 orang, 60 bagian seekor lembu. Ngaji di mana? Tapi nak tahu orang buat. Tak sah. Ini dengan sebab meninggalkan belajar. Tak mau belajar. Dengan tidak ngaji, jadi barang-barang. Nah, kok ibadat tak kena. Tak usah kata kok pemerintahan lagi sesat. Kok ibadat tak kena dah. Tu bila Nabi kata letaklah jari dalam lubang telinga. Kita tak letak, kita pegang cuping telinga. Apa benda? Ambil di mana? Nabi kata letak jari telunjuk sunat dalam lubang telinga, lepas tu bang jadi kuat. Kita tak mau mengaji. Tanya orang buka kitab tu bila tu imam sembah bang roti jannah luar jalan. Isa masuk mula, sombong sangat aku ni, pandai ada. Bukan banggu diriang ni, banggu lain. Pegang telinga balik awal, nampak dah tak ngaji. Siapa jadi macam orang pangang telinga, anjuk. Dah 18 tahun, anjuk. Ni berat dan. Itu contoh dengan sebab tak ngaji. Nabi kata masuk jari dalam lubang telinga supaya kuat, pegang pipi. Dipanggil tu bila sakit gigi. Pegang pipi ni musabaqah. Orang nak tekan orang sarah ni, nak jadi dengung. Pegang pipi. Nak pergi cabut gigi tak bila, dah nak bang. Dah ambil di mana? Nah, itu masalah. Qadqamatus solati qadqamatus solah. Tu bila orang qadqamatis solatu, dia qadqamatus solati. Dah. Suruh berhenti tak mau berhenti, sayang yang tahu. Nak bahar gambang tadi. Dah, itu masalah bang. Orang hayya 'alas solah, dengar he. Dia hayya 'alas solah. Tak ada he. Mari ke dalam api. Dah termarbutan hadap belakang. Mana solat? Neraka. Mari ke dalam neraka. Habis mari. Makmu pun sungguh dia panah kat surga. Tak panah apa-apa neraka. Tak? Itu masalah. Nah, ada ilmu. Nah, jangan tak mengaji. Pergi kat orang ceramah, orang takbir Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Ni didengar mana penceramah kata takbir ya Allahu Akbar. Tuhan gendang keling. Akbar tu kalau kita panjang, gendang keling. Tahu? Kalau akbar mati lalu makna maha besar. Kalau akbar gitu gendang keling. Kata ulama, gendang yang sebelah kanan dia mulut besar, sebelah kiri dia mulut kecil. Hak keling main gendang gedung MIC. Tu contoh. Kalau kita tak belajar punah jahanam. Dah. Itu dalam ibadat. Tak belajar tak kena lalu. Tok imam ke siapa-siapa pakai tak kena. Tak jadi. Kalau tak mengaji. Orang belajar, orang mengaji, dia beri salam tu. Assalamualaikum. Kalau jenis tak mengaji, Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari orang. Waalaikumsalam. Pia ha? Ya kakek. Faham? Beri salam tak betul. Assalamualaikum. Bermula keselamatan itu mudah-mudahan atas kamu. Dan Assalamualaikum. Apa? Ke bahasa siang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mandi sungai. Bahasa siang mandi sungai. Assalamualaikum. Mandi sungai. Apa benda kita ni? Pergi buka sini betul lah ke dah? Tak. Ini contoh ni pihak. Tak pakai rawa habis. Belajar. Batu ngaji. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah. Daripada dalam buah sampai ke dalam liang lahat. Nah, belajar sungguh-sungguh. Dengar. Nada. Berkitab. Nah. Bak rezeki yang susah. Tak usah kata kita hak menyembah Allah. Hak sembah berhala tu hang tanggung. Bimbang hang cari makan. Tu hak sembah berhala, cira lanjut, 3 lain atas dahi. Baju tak pakai, perut terik sebu mata timun Cina perut. Siapa tanggung? Berhala tu tanggung. Rezeki dia ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanggung. Dah tu sembah berhala dah, kita sembah dia. Sembah Allah. Bimbang lagi. Berat nandang. Jengkreng dia panggil. Kita menyembah Allah, Tuhan yang sebenar. Bimbang tentang rezeki. Keling cara lanjut tu tak bimbang dah. Nampak? Dia duduk dalam ketik tu. Siapa rumah, siapa rungga, siapa rucik. Petang. Ada apa-apa? Boleh makan? Nampak? Pagi 3 roti telur. Tengah hari tosir pula. Tak ada apa-apa. Sebab wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada sesuatu pun fil ardi min dabbah, daripada binatang-binatang fil ardi, hak menerak, hak ngakak, hak menjala, hak terbang, hak kaki 2, hak kaki 4. Semua Allah Taala belaka yang beri rezeki. Nah, bimbang dia ngaji lah. Siapa masa kerja. Siapa masa cari makan. Siapa masa dengar, kena mari dengar. Tu baru panggil orang. Nah, tapi kalau cari makan saja, makan minum, ngaji dak. Tidak panggil orang tu. Dia panggil kau. Orang putih panggil. Melayu panggil lambo. Nah. Al-mu'minu himmatuhu ilal masajid wal bahaim himmatuha ilal akli wal syurbi. Orang yang beriman, cita-citanya, hatinya nak ke masjid, nak ke surga. Hak tu. Nak hak lain remeh-temeh. Hak tu dia kira nak hidup surga, nak beramal surga, nak penuhkan program surga. Hak tu orang beriman. Binatang Tuhan Nabi kata cita-citanya makan minum. Itu kata. Kita tak kata. Nabi kata lambu. Bahaim jamak bahimah. Bahimatani bahaim. Tak. Masuk dalam bahaim ni bakar. Lembu. Kira makan minum. Baru segi dengan lembu. Lembu pun rawat natu. Faham tak? Nak buat aku ni. Dah orang mana? Orang ni cari makan. Sampai masa mari dengar surah. Cari makan. Sampai masa mari semayang surah. Tu orang. Nah. Fikir diri. Dah belajar dah jadi. Semayang tak jadi. Kita tengah semayang, mari duduk belakang tepi cuik ni. Cik cuik. Ngaji dulu curi. Siapa suruh curi?
Curi-curi ni patah batu buruk. Tempat orang ngorak. Baru situ orang curi. Curi apa? Duduk sebelah dia sudah takbir Allahu Akbar. Dia pun dengar kuat sikit. Oh, aku imam. Ingat ada imam. Siapa suruh curi? Kita ni suruh curi. Pasal tak ngaji. Pasal tengok orang curi. Oh, curi, aku curi atas. Oh, kalau gitu duduk sebelah kanan nak suruh jadi makmum, dia jadi imam, kena curi kalau gitu. Jenis photostat yang mau cetak apa? Mengaji tak boleh. Tak tahu. Dalam ibadat tak jadi puasa jadi puas rasa. Pasal tak ada ilmu. Tengok buka puasa. Ni dekat bulan puasa. Buka puasa kuih 11 bulan tak ada masa buka puasa. Masa ni anak kita tak kenal benda netbak. Benda netbak tak tahu. Bulan puasa tu biar jerebak duk lah puyuh. Tak. Dah puasa macam gitu. Makan macam beraung buka puasa. Air saja 4 jenis. Air sirat aja kalau bulan lain sirat saja. Bulan puasa ada telur katok pula datang. Tak. Jadi katok pula telur situ. Ada bunga selasih pula, putih selasih pula datang. Puasa sangat aku ni. Duduk beladan tu, beli dana beli air apa? Beli air niaga tu. Dulu pergi nak buka puasa. Duduk waktu buruk beli air alia tu, sugar gate. Buka puasa apa main-main gitu. Sekali ada Allah Rabbi 3 pinggang nasi habis pahala puasa. Pasal ada ngaji tu. Tak tahu benda tu. Dengan lada sarah, lada pecah perut, berapa, buah romok habis tu bik. Teri mandi, teri tak dah mandi. Habis bulan puasa. Nyanda macam ular sawut dinding. Bunyi. Mayang halal tu. Mayang garip belahak jatuh nasi pak uti atas latar. Tak. Banyaknya makan. Pasal golongan jahiliyah moden. Jahiliyah tu. Dia tak apa salahnya. Tak salah. Tak boleh. Sedap tak apa, jangan banyak. Jangan ikut ke nafsu. Sedap tak apa. Kita tengok sedap aku ini beli. Tak apa, jangan banyak. Siapa pekek apa menang ya kali ada seorang. Berjelabak atas janggut ni. Air gula. Lapar sangat aku ni. Itu semua ni jahiliah pasal tak ada ilmu. Jadi katung, jadi budak-budak tak ada hak. Orang tua. Kalau panggil buka Allah, lengang baju ni celup dalam kuah gula. Tak? Belum kali. Tu imam. Tak ada adat. Orang nak makan jangan makan gitu. Macam orang ada jumpa makanan awak tu. Ada apa tak ada? Akhlak jauh sekali. Ngaji tak? Di ngaji dia ada khabar belaka, rukun, syarat, adab, akhlak habis. Mayang kita jadi comel, bacaan kita jadi comel, banyak benda yang kita nak belajar. Belajar fiqh bab solat supaya betul solat kita, benda yang membatalkan sembahyang. Dalam sembahyang tak boleh cakap. Dalam sembahyang tak boleh main. Dah tengah sembahyang bunyi telefon, gagal nak tutup ni. Bengong. Tak mau tutup lagu Siti Nurhaliza bunyi. Omang sepana tu. Dia telefon ni tak salah bunyi lagu. Buat bunyilah bunyi-bunyi yang bukan lagu. Takut saat ni lah terbabah masuk dalam surat dak ingat tutup. Sama-sama memang kita tutup. Takut ada hari yang kita dak ingat nak tutup. Dan kalau bunyi tu bukan lagu, dak malu company ingat. Tik tik tik, boleh tahan kira. Bengang dah orang dengar, datang mana dah erti bahasa ni. Tu bengang dah. Tapi boleh tahan. Tik 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 tik. Boleh tahan. Tak kena nyanyi terus ada dah ni, nyanyi terus. Nyanyi terus. Dah tangan duduk atas. Nampak? Nak tutup takut orang kata ni memang telefon aku. Wak dak gitu. Nampak? Bila wak dak gitu habis punah jana sembahyang orang lain. Kau sebelah kena datang ni. Tu imam kata jatuh mana pula. Punah jana habis dah. Aqimis salata li zikri. Dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku. Dengan bunyi satu telefon punah jana habis. Hak ni nak marah, hak ni kata tak erti bahasa, hak ni kata mah. Telefon macam hangat dalam hati dia. Main gitu. Dia kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Tutup dulu telefon ataupun buat dak bunyi ataupun buat vibrate gegar. Nak. Nak jenis baru beli telefon tengok baru rakaat pertama bunyi. Hak kawan mudah reti bahasa kok panggil tengah orang sembahyang. Kalau orang baru masuk waktu sembahyang tak panggil lagi lah. Mana tambah orang tengah sembahyang jemaah. Kacau tengok. Kita gerang tengok. Yang kita gerang telefon murah 40 riyal Kita hak 3,000 tutup. Faham? 40 riyal tak tutup. Lagu pula tota. Nak boleh ke habis tayar akhir bunyi pula. Allah kata. Wah, tepat rakaat 3 kali bunyi. Allah berat nandang. Penuh janang. Dah kalau gagal cari. Dia memang kalau kita buka gini senang tutup. Kalau tengah panik itu tak jumpa jari bintang. Pacak ini bunyi juga nak tangguhan dia tak tutup. Tak jadi semayang dah. Tak jadi penuh janang. Pasal tahu kali tutup dulu. Waktu sunat tu imam kata, rapatkan saf, betulkan saf, matikan telefon. Tu imam kena kata gitu dah. Kena kata gitu. Jangan marah nak kali dak reti bahasa dengan makmum. Yang molek telefon tu imam bunyi. Kalau telefon tu imam dia bunyi, buat lagu ni tu imam teruk kot tikak. Semayang tak jadi, buat kerja haji tak jadi, pergi keliling Kaabah kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Molek. Tapi ada orang haji kalau dia kata lagu tu, malaikat kata la labbaika wala sa'daika hajjuka mardudun alaika. Tidak ada selamat datang, hajimu dipulangkan balik kepadamu, pergi balik kampung semula. Tak usah mari sini. Pasal apa? Pasal jahil. Mari dengan duit haram. Duit haram buat haji. Duit risuah buat haji. Duit riba buat haji. Tipu tanah orang buat haji. Untung tipu saka anak saudara, barang lipat saudara buat haji. Dah benda jadi. Ada apa-apa? Learning duit bebas gua ni cerit sikit duit ni kita boleh pergi buat umrah, buat haji. Dia jaga duit. Dia tukang jaga duit. Gini dengan dia beres awak. Bom lagi dua beranak laki bini. Duit lebong hak rakyat pergi ke Mekah. Molek ada. Dia boleh kona kau tu lebih 40,000 boleh pergi Mekah dua orang. Molek ada. Duit haram. Kita tahu kala. Ada apa jumpa dengan kuah lagi. Duit haram pergi Mekah. Sagilah Mekah, pergi Kuala Mekah. Buat kemah dinu 3 minggu balik. Tak terima. Hajjuka mardudun alaika. Piti haram. Tengok piti haram, piti halal pula. Tapi di tanah air dia menentang perjuangan umat Islam. Pergi ke Mekah, dihalau balik oleh para malaikat. Jangan main. Duduk di Malaysia menentang ulama. Tak berahi ke Quran, tak berahi ke hukum, tak berahi ke hudud. Beti ke tok guru, marah ke orang ngajar. Pergi ke Mekah. Tengok. Mekah ada ni pergi hanyai. Pakai luar Hawaii duduk ini. Kita menentang perjuangan Islam. Kita menentang perjuangan nak memertabatkan Al-Quran dan Hadis sebagai dustur perlembagaan negara. Kita pergi ke Mekah. Mana Sabah tau. Kita melontar di Mina, tanda kita marah kepada syaitan. Dia antara jalan-jalan syaitan, iaitu dia supaya manusia tidak beramal dengan Quran dan hadis. Kita tak beramal Quran hadis, kita pergi petang syaitan. Syaitan kata anak beranak ke petang juga ke? Ini masalah dengan sebab tidak ada ilmu. Tak dengar, tak mengaji. Pasal apa manusia dia tak mau mari surah dengar, tapi kalau cari makan dia rajin. Pasal cari makan boleh selalu. Dengar, belajar boleh lambat. Manusia ni jenis nak derah. Jenis gaduh. Nampak? Jenis ajal, jenis cepat, jenis gaduh. Kalau hijau, kalau maknanya mengaji ni kalau boleh pitih, hari ni juga raya, semua orang mengaji. Jadi kita bilang lah kampung ni berapa utik pala ada hak mengaku agama Islam.
Hak ngaku anak murid dia ping tolak tepi. Faham? Berapa orang mari surah? Hak tu hak Islam. Hak lain Islam menyelam. Ha. Pasal apa? Tak boleh benda. Tak boleh benda. Pasal apa dia sanggup berkebun, main cok, main sabit. Kalau kena kaki putus sabit. Rela masuk dalam rot berambat dengan rimang. Mari dulu orang kampung kubu, tahu kampung kubu dulu ni? Kampung kubu tahu? Tahu kampung kubu? Di Marang tak? Ulu Marang. Berambat orang kampung jauh di rimang kumbang. Mana hari ni boleh takak. Pucat kesi belaka. Nah, tapi masuk kau cari makan. Rimang kumbang ada, masuk. Nah, cuma bawa barang lah, takut direpok dengan rimang. Surah tak ada rimang sekor, tak mari dah. Kalau ada 3 ekor rimang kumbang kat birah kolah surah, sekor harap tu imam mau. Mana? Rumah Allah, mari dengar, mari belajar, jadi cerah, kita boleh ilmu, tak mau mari. Dalam hutang rimang kumbang ada masuk. Gajah ada, gajah. Dengan ular macam kan kecil-kecil ular dalam hutang. Anak pandai. Masuk. Pasal boleh piti. Cari madu lebah panjang 300 kaki. Tangga bukan kecil tangga, tinggi pada tangga bomba. Panjang. Surah dekat rumah dah lagi. Molek dah ketik dia lebah jatuh berlebah mampu geram. Nah, ni rumah Allah 3 lakah je, tak boleh mari. Nah, madu lebah 300 kaki dalam bukit panjang. Pasal pitih boleh selalu. Tak percaya buat ah. Saya bawa risalah, tepek ngata rawa di kedai kopi apa semua. Nah, Surau Banggo Durian menawarkan wang tunai RM1,000 untuk mereka yang dapat hadir kuliah maghrib. Tiap-tiap malam RM1,000. Tengok parking siapa kat tu? Loji air kepung. Parking. Mana tengok? Mari belaka Johor Bahru, Perak, Sarawak, mari dengar. RM1,000 pagarik bayar selalu untuk imam bayar. Nah, memang orang mari. Dah 20 riyal kau tunggu biar lokang. JKK janji nak beri. 20 riyal tengah panas tunggu. Dah kali RM1,000 bayar. Kuliah subuh RM1,500 tengok Pernah orang ngaji atas-atas dalam gedung ada juga 2 orang ngaji. Pasal boleh piti. Dalil kita kerja siang hari boleh piti, kita rajin. Dalam hujang kita buat cara dalam hujang. Pakai baju hujang waktu tubik payung. Panas cara panas. Traffic jam pergi lagi pasal piti. Nah, plasta dinding ikat batu nampak dah sekong 50. Kuli 35 nampak dah. Nah, sebab tu dah hari. Sebab tu ada baca Quran, sebab tu ada selawat. Sebab tu ada ngaji. Nah. Kalau ngaji ni boleh gaji tengok kerajaan kerana kata siapa ngaji pada ain lepas maghrib dah 15,000 gaji sebulan. Tengok Abi mohon jawatan dia nak jawatan ngaji. Tak ada. Kerja kita juga kalau tak bayar lambat tak ada orang nak kerja. Nah, kita pergi minta kerja dengan tokai kata tak apa awak saya ambil kerja dengan awak. Dah gaji kau nak tokai? Gaji gini ada awak tak pandai lagi saya beri dalam 1,500 sebulan. Nampak? Tapi bayar akhirat bila-bila pada masyarakat. Kuli kata kepala bapak mu, tak apa nak kerja dengan mu. Faham? Kalau bayar akhirat tambah kerja. Ke ada orang nak kerja? Ada jawatan kerajaan, bomba, polis, askar, misi, doktor. Kerajaan kata bayar pada masyarakat kiamat gaji. Ada orang nak kerja? Bodoh nak kerja. Gitu juga ni dengan kerajaan Allah, tak ada orang nak kerja. Bayar lewat. Bayar hari kiamat, waktu kita tak semangat, lemah lang lain lalu bayar lambat. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu jenis gaduh. Nak belengah pahala lambat bayar. Dan kan pahala di sisi Allah lebih mahal. Nampak? Hak ada dengan kita ni, hak kita boleh hancur binasa. Hak pahala yang Tuhan taruh di sisi dia kekal. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kamu rosak. Apa yang ditaruh di sisi Allah baqa, maknanya kekal. Pitih tak tahan lama. Pitih kita tak tahan lama.
Pahala tahan. Tak ada orang boleh curi. Piti boleh curi. Orang curi masuk dalam rumah kita. Curi, tengok piti, curi piti. Kita kucing rapat dah. Bini kita curi pula. Anak kita curi. Pahala boleh curi. Orang curi dia pakat orang. Malam ni nak curi rumah dia. Dia curi rumah ustaz. Tak ada piti. Tak, kita curi pahala dia. Bengong mana boleh curi pahala. Tak boleh. Tak. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka bagi mereka itu orang yang taat kepada Allah, ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan. Bukan bola TV. Kita tak. Yang padu rosak binasa. Comel lagu mana pun rosak binasa. Sebab itulah. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Ambillah, lebihkanlah benda yang kekal daripada benda yang tidak kekal. Benda yang kekal benda. Ganjaran yang ada di sisi Allah. Kita pelebih waktu. Hak dunia ni benda yang tak kekal, boleh tak salah, tapi biar pelebih hak barang kekal. Tak ada ilmu lah menjadikan sebab anak-anak muda sekarang ini tak tahu benda. Tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mengenal Allah itu adalah kewajipan bagi tiap-tiap orang yang bernama manusia. Tak kira dia orang Melayu, orang putih, orang Jepun, orang Korea, orang Kongo, orang apa pun. Awaluma yajibu 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal-awal benda yang wajib ke atas umat manusia mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhannya dengan penuh keyakinan. Mu orang Jepun ke, mu orang Hindu ke, mu Kristian ke, tak kira, mesti kenal Allah. Sebab mengenal Allah ni bukan untuk orang Islam je, untuk seluruh umat manusia. Dan anak orang Islam ini kenal Allah. Tak kenal sekadar. Tak kenal Allah lagu mana kita tak pergi ke ulama anak kita. Anak kita lah ni kenal hadis. Tak kenal. Bukan kita atau ke pakar hadis. Anak kita reti tafsir Quran. Tak reti. Pasal kita tak pergi ke tukang tafsir Quran. Dan anak kita mana ada? Pandai orang putih. Pasal kita ajar orang putih. Anak kita pandai matematik. Pasal kita tuition matematik. Anak kita pandai sains. Pasal cikgu sains ajar. Dan akidah reti anak kita? Tak reti. Hadis tak reti. Quran tak reti. Tafsir balik awal tu. Tajwid rebus selepek. Sirah Nabi tidur tu. Ni ada sekarang generasi buta agamanya sendiri. Katanya orang-orang Yahudi, apabila anak-anak umat Islam tak reti hukum hakam agamanya sendiri, maka pada ketika itu kita mendapat kemenangan. Menang lah ni Yahudi. Anak Islam tak reti hukum syariat agamanya sendiri. Tak usah kata anak muda tak reti hukum syarak. Tanya tak dia. Tak usah tanya anak cucu dia dia duduk makan daun ketung. Tak usah duduk tanya anak dia duduk berhampir kuda. Tanya ayah dia. Pakcik, syarak reti tak? Kenapa hukum syarak? Tobek tahi pakcik. Tak boleh nak jelas. Pasal inilah jauh daripada majlis-majlis ilmu. Alaikum bil ilmi. Kamu kena cari ilmu. Duduk kat orang ngaji sama. Qabla an yuqbada. Sebelum daripada diangkat ilmu oleh Allah. Dan ilmu sekarang telah banyak yang diangkat oleh Allah. Innallaha yaqbidu ilma, kata dalam satu hadis. Allah Ta'ala pasti akan angkat ilmu dia. Angkat ni dia tarik balik biqabdil ulama. Dengan Allah matikan ulama-ulama. Mati ulama seorang. Tok guru seorang. Ada tok guru. Tak lama mana dah. Mati ulama ditinggal ilmu dia. Tak, mati dengan dia pergi. Kita usung pergi kubur tu dengan ilmu-ilmu dia usung. Tak usah kata ulama besar lah, tok guru Quran dah. Tok guru Quran. Duk ngajar Quran seorang je lah, apa tu ngajar Quran. Dah kalau mati dia, ada tinggal ilmu dia, berbuat jatuh situ. Dah usung dengan dia pergi kubur. Ilmu duduk dalam al-ilmu fis sudur, ilmu dalam dada dia. Mandi kapal apa semua dengan ilmu-ilmu tanam. Itu ada kamu tengok aku tengokmu. Ada ilmu dah. Je kita bang untuk guru Quran. Malam tu orang sana, orang petang tu orang Sipang.
Malah sekarang kita bawah dia ada ilmu dia, hak jatuh situ. Bekas mandi tak boleh kira, kok mandi banyak jatuh bawah ke celah papan atas. Boleh kutik, tolong kalau buat cek. Tak ada. Nak tinggal dia gitu. Bawa dengan dia. Innallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah angkat balik ilmu agamanya dengan Tuhan matikan para ulama. Nah, hatta idza lam yubqi alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apabila tidak adalah orang alim di tempat itu, maka orang pun akan lantik orang jahil. Nah, sekarang orang jahil jadi kepala. Nah, jadi kepala ni orang jahil. Orang jahil jadi kepala, bapak-bapak jahil tu okey. Ketua-ketua orang bapak jahil. Juhala ni bapak jahil. Bapak jahil ni jadi ketua orang. Ru'usa maknanya ketua, pemimpin. Juhala bapak jahil. Fasu'ilu, maka orang pun tanya masalah dengan dia. Fa'aftau bighairi ilmin, maka memberi fatwa, memberi jawapan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Nabi kata dia telah menjadi sesat, manusia hak ramai pun jadi sesat habis. Ni habis punah janang habis. Rasak Islam, punah janang Islam. Nah, dengan sebab manusia yang mengaku Islam itu sendiri. Nah, tengok peruntukan kalau sekolah agama rakyat tarik balik peruntukan. Tapi tambah peruntukan untuk hiburan, untuk joget, untuk nyanyi, untuk persembahan. Nah, untuk agama tarik balik, tarik. Kalau ngajar marah orang speaker bising, nyanyi tak ada orang marah. Ngajar tu dia marah, dia bising ngak speaker. Ngajar dia nak malam. Apa gitu semua? Dia agama dia. Dia tanya mu agama Islam ke ya peng? Mu kata kau orang tak ngak. Marah dulu. Orang ngajar marah. Ada tu imam dia kena marah pasal surah dia ramai ngak orang ngaji. Dia kena marah pasal setiap malam ada ngajar. Kena marah tu imam. Nak buat ni learning. Nak buat ni. Sebab ru'usan juhala. Kepala-kepala kaum, ketua-ketuanya juhala, bapak-bapak jahil. Punah jangan habis. Apa benda pun akhirnya jadi balik kepada jahiliah. Jahiliah moden. Setelah Islam martabatnya naik mercu gemilang, maka sekarang Islam duduk di bawah. Kalau jenis rampok, jenis bunuh, jenis serang, habis negeri mak Islam kena serang. Macam sekarang sedang serang habis-habisan bumi Palestin, bumi para nabi, kiblat kita yang pertama sebelum menghadap Kaabah. Nah, raja-raja Islam buat benda. Raja presiden, raja Mesir, raja Saudi buat benda. Sibuk dengan bola Piala Dunia, sibuk dengan powerboat, sibuk dengan Formula 1. Kaki nak buat pertandingan golf besar-besaran peringkat dunia 18 lubang di Abu Dhabi. Masa tu serang mau bunuh mau orang Islam. Tembak anak orang Islam, tak ada apa-apa. Nah, tak ada apa-apa. Tak tahu benda langsung gitu. Baca habis. Jadi baca habis. Kaya-kaya. Letak berguna tak berguna. Pada atur kereta 45 buah orang. Mu 50 buah. Umat Islam Palestin nak beli senjata ada piti. Nah, padahal wajib tolong sama agama. Orang mana-mana negara umat Islam yang tak tolong akan ditanya oleh Allah di hari mahsyar nanti. Benda pertolongan kamu kepada umat Palestin apabila Israel laknatullah menyerang segenap pelosok. Nah, nak jawab ke mana? Kamu berada di mana pada ketika itu? Kita jawab, saya berada di stadium Bukit Jalil. Dia kata saya berada begini. Saya ada di pantai Batu Buruk tengok live Brazil lawan Ghana. Berat nak umat Islam. Nak joget pula lagi. Akademi Fantasia pula. Orang duk sibuk duk gomok. Tembak pagi petang siang malam habis rumah orang Palestin. Bumi para nabi kena berdiri siang dan malam. Kita umat nabi. Umat nabi kita. Mengaku umat nabi. Takbir tu biar orang boleh. Lepas tu time bola tengok depan. Pukul 3 pagi, kalau sebelah boleh tahan kira. Pukul 3 pagi tengok bola.
Beruk tidur. Ha, nak apa ni? Nah, tak apalah nak tengok bola tak apa. Mari dengar teks surah, mari kepada ulama teks. Ulama tu guru ustaz nak khabar benda-benda mustahak, kita reti. Boleh dengar, boleh tahu benda-benda penting. Nah. Lagu tu. Tak ada ilmu bakal tak jadi. Mati gelar tak jadi nak buat. Anak kita hak ada ni 3-4 beradik ni boleh buat kalau kita mati. Boleh mandi, boleh kapal, boleh betul kita mayat kita, boleh baca talqin, boleh jadi seratik. Nampak tak? Anak kita ada lah ni. Tak nampak jalan. Sekarang tak nampak jalan. Boleh ya ustaz, boleh bagi saka. Ha tu boleh ha. Mu bahan pala mayat, aku bahan keting, aku bahan batu. Ha, lecing, tinggal korok kering bagi. Dah ni 1 pelapang, ni 1 benang, ni 1 per 3, 1 per 4, 1 per 2, 2 per 3. Oh ni bahan 20,000 tu 40,000. Benda balasan kita kepada tak ada. Kita bela kita dah pasal kita beri kejahilan kepada mereka. Betul kita beri ilmu banyak, tapi ilmu yang tak ada kena-mengena dengan ilmu akhirat. Ilmu dunia semata-mata. Boleh buat benda kalau kita mati. Tak boleh buat benda. Dah anak ke apa? Anak boleh betul. Nah. Tak agak tukang mandi lah apa lah kalau tukang mandi mati. Nak buat apa ni pula? Pakai lepo lalu lubang kita belum. Ha, tak boleh nak buat benda. Tak suruh dengan anak lah. So, anak aku hebat. Gaji 8,000, 7,000 anak aku hebat. Pak beradik nampak Siti belaka. Oh. Dah mau mati boleh mandi? Tak boleh. Boleh semayang? Tak ada. Mau mati dia nak duduk tak kubur gaji khatam 7 hari 7 malam. Minta maaf. Dia baca Quran tak betul macam anjing kat tulang. Nah, ni anak kita ni. Tak boleh buat benda. Doktor dah erti. Dia doktor dah belajar. United Kingdom doktor. Tak erti nak buat, nak urus mayat mak mayat anak. Tak boleh nak. Panggil tu imam juga. Tu doktor betul, doktor cocok dalam roh. Lagi dah boleh nak buat benda. Ha. Siapa yang asuh jadi gitu? Kita lah. Kita yang membentuk anak-anak. Kalau kita nak jadi ulama, jadi ulama. Nak jadi orang saleh, jadi orang saleh. Ikut ngacuang. Kita kucah tepung masa lembek tau. Tercuah dalam sarang walu, jadi walu. Takkan jadi bunga deriang. Ha? Kita cuah dalam sarang bunga deriang, jadi bunga deriang takkan jadi ropan. Tak jadi. Dia ikut acuang. Atau sekolah Arab, cakap Arab. Atau sekolah Cina, cakap Cina. Atau sekolah Tamil, cakap Tamil. Atau sekolah Inggeris, cakap Inggeris. Maka apa benda yang kita nak jadi, kok pandai kita boleh pilih. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang nak beriman, nak percaya, percaya. Barang siapa yang tak mau percaya, tak payah percaya. Nah. Bid'ah merata-rata. Bid'ah di dalam amalan, bid'ah dalam rumah, di dalam perkahwinan, macam-macam. Bid'ah. Dalam pejabat, di sekolah, dalam institusi kerajaan, di surau, di masjid, macam-macam bid'ah ada. Benda yang tidak ada contoh di zaman Nabi SAW ataupun daripada para sahabat, macam-macam. Pasal tak ada kejahilan macam-macam. Ilmu agama kediam. Belajar dulu, dah ada can dah 9A, E sama. Kena buang sekolah ngaji pondok pula bang. Ngapa hadis? Ambo mudah cakap. Dia nak ngaji pondok, dia kena hak cerdik. IQ tinggi pasal nak ngaji nahwu dengan sarah, ilmu balaghah, ilmu mantik, usul Quran, usul tafsir, hadis. Payah ilmu. Kalau kelas hak dak pas sekolah dah rasa hatalah. Tak boleh. Bukan tempat pusat mulia dadah pondok ni. Nah, dia nak cerdik-cerdik. Kalau 5 beradik ni nombor 1 sama. Umur 13 tahun atau ngaji pondok. Baru jadi ulama. Dia nak bentuk jadi ulama macam tu. Faham? Bukan tempat nak tahu anak tak pakai. Curi kapur rata roh habis curi atau pondok. Atau pondok la ilaha illallah. Kata Allahu akbar, Tuhan Maha Besar, Islam Maha Besar, tiba-tiba hak tak pakai rawat, wagi kat Islam. Nah, bahan pula pondok no. Dapur tu guru lighting bahan pula ini. Nah, pasal kita tak faham, kita sendiri pun tak faham. Kita buat dengan agama kita, kita yang hina agama kita. Nak jadi ulama apa ni? Boleh? Nah, kalau barang-barang budak boleh ngaji nahwu? Kan boleh. 5 tahun dah uti benda ni. Nah, tu kata kita tak tahu. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mana dalam segala hidup aku hak kerana Allah belaka.
Lepas tu kita disuruh kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, dunia cek, Allah Maha Besar. Majikan, kerja, harta, anak bini cek, Allah Maha Besar. Bila Allah Maha Besar, agama Allah juga Maha Besar. Bila agama Allah Maha Besar, ilmu Allah juga Maha Besar. Tiba-tiba anak kita dak pah dah, baru nak mengaji agama. Nah, kita yang salah. Tak betul. Nah, habis jadi sekarang. Jadi macam sekarang. Sekarang kita bilang anak-anak kita, wak mari belaka, pok dara, mak dara, tok dara, anak dara, cuci cacing. Bilang belaka. Berapa orang ulama? Hak cari dunia apa orang? 3 lori. Hak bak dunia. Hak ulama apa orang ada? Saya orang ada. Ada kata hatta lam yubki alima, siapa tak ada orang alim. Tak ada alim tau. Pandai-pandai ramai orang pandai kedai kopi pandai belaka berseranggoh sangat. Duk cakap, oh pandai belaka tu orang pandai, bukan orang reti. bukan ulama tu orang pandai. Wah kedai kopi. Tak, tes cawan 3 jam duduk. Tu orang pandai, apa tabuk bi kepuk-kepuk orang kata seranggoh sakut di tangan dia. Macam-macam saruh bak ni waktu tu. Nah, tu orang ambuh tu. Nak ulama apa orang anak-anak kita ulama. Tak seko. Nah, cari makan ke darah amal tu. 3 kapal kagum muat. Pasal cakapan pun, cakapan dunia ni. Cakapan dunia mu. Nah, jadi kita ni hak cari dunia dah siang hari tak apa. Malam biar ada kalau boleh tiap-tiap malam biar ada kuliah. 1 jam je maghrib sampai isyak, maghrib sampai isyak. Tak. Dengar perkara lagu ni. Sebagai kafarah, sebagai denda kita nak membersihkan jiwa kita siang hari 8 jam 10 jam duk cari harta benda dunia. Biar dia attack dengar lagu tu. Bukan Tuhan sangat suruh dengar pagi petang siang malam. Tapi setengahnya apa dok langsung. Tak mari terus. Nah, mari namak dia, namak hari ni 10 Syaban. Oh, mari setengah cabut. Nah, mari 10 dak dia mari surah mari. Asal mari lah pada. Bukan wajib ni 10 Syaban. Wajib mari. Tak wajib. Dah mana wajib mari ni? Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimah. Kalau ada orang mengajar fardu ain, wajib mari. Ni 10 Syaban dah wajib mari. Nah, tapi dah reti bahasa dia terkeras. Memang dia kena keras. Nah, asal bodoh lama ingat dah. Kena keras adat. Anak kita kalau kata jangan orang. Dia apa? Dia kena ambil pelepon yang lampau atas belakang, derah-derah pergi mandi. Faham? Masyarakat kita juga meta lama sangat dah. Hasilnya umat Islam sekarang ini jadi hina-hina. Itu meta lama sangat dah. Habis nyetipu di Yahudi Nasara. Anak gadis orang Islam habis jadi bahan pameran di tepi-tepi jalan. Nah, sedangkan al-mar'atu aurah fahbisuhunna fi buyutihinna. Tu Nabi kita kata. Hak Nabi kata tu kita kena ambil. Tu tanda orang beriman. La yu'minu ahadukum, dalam sebuah hadis yang lain, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga dirinya menerima apa yang aku bawa datang, apa yang aku royak, apa yang aku khabar, hak tu dia kena terima baru beriman. Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu hatta yakuna hawahu, sehinggalah keinginannya dirinya sendiri taba'an lima jitu bihi, mengikut sama dengan segala barang yang aku bawa. Nabi kata lagu mana? Setengah daripadanya yang kita kena pegang. Al-mar'atu auratun, perempuan itu aurah, benda yang sangat dijaga oleh Islam, benda keaiban. Fahbisuhunna fi buyutihinna, maka kau tahanlah mereka itu di dalam rumah-rumah. Tak ada kerja, tak boleh keluar. Ada kerja, tak apa. Dah ni benda jadi anak umat Islam. Benda jadilah ni. Hak puang-puang. Mak ga Allah bedong masa beranak, kaki ni ikat takut rayok, lutut ikat pula takut jadi jalan ni kekang. Dada pula masuk baruk, pusat lama minyak Pak Ali takut masuk angin. Nyamuk seka tak muri ketik. Bang telinga kanan komak telinga kiri. Belah mulut panggil Tok Imam pula gahar kut langit dengan kema odam Mekah. Nak jadi molek kubuh nama molek-molek. Tapi dak ajar sebagaimana yang Nabi suruh.
Jadi lagu ni bila besar, orang tu boleh ambil, orang ni boleh hantar. Anak orang Islam, orang perempuan, umur 14, 15, bergelewat dalam kampung, lebih jalan, dalam bolong air dia duduk perang. Bira patah, bira tali air, berderu-derang, rambut merah, rambut dogo, rambut ketek. Pak keluar nampak punggung sebelah, nampak luruh ni. Nampak luruh ni spesies perang tu. Nge kita ikut. Nak potong sayang, ikut juga. Kau pusat jelek ada apa depak. Tengok kita pakai jubah ke sebab ada pusat jelek. Pusat ni jelek. Boleh tunjuk pusat pula. Kalau malam-malam ini air tamas selera ni Allah berpeluk takut gurang dengan bapak jatang. Islam belaka tak ada harga. Semua jadi mangsa Yahudi Nasara. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Nabi kata memang tak ada hak dah umat Islam di zaman. Kalau bapak kafir masuk dalam lubang bewok, mu pasti akan ikut juga. Itu yang jadi sekarang. Benda harga lagi budak puang. Orang puang harga mahal macam mana? Ni benda orang ni kelek, orang ni kepong, orang ni gendong. Peluk atas motosikal. Atas motosikal boleh peluk, tak ada akta boleh hingga. Dah kalau nak turun daripada Patali gendong, nak boleh sampai bandar sejam gendong. Lama mana? Puas hati. Yang pula bandar boleh sejam, ada balik sejam pula kat tengah malam, lalu kau tiruk, kokpit dapat. Takut ada bolong. Gelak gugu jalan. Punah jahanam. Sekali beli kondom sekotak budak-budak puang. Nak ambil kondom, nak buat surat Yasin dalam. Semua nak kerja maksiat, kerja mungkar. Fahishatan wa sa'asabila. Kerja jahat, kerja keji belaka, punah jahanam. Habis umat Islam akhirnya menjadi hacul lebur habis. Hak black matter dah. Ramai-ramai kupu waktu baca Quran pakat kecing atas Quran. Black matter, Kedah ada, Kuala Lumpur ada. Melayu belaka. Waktu baca Quran buka zik kecing ramai-ramai. Hak puang kelanjang, jiru apa benda air arak atas belakang, usung ramai-ramai. Islam belaka. Ni balasan Allah pasal kita ni golongan ibu bapa, tok nenek lari daripada panduan hidup Islam. Ini balasan Allah. Iza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Dalam Quran kata. Ini sedang yang berlaku sekarang, balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak menghancur, nak merosakkan satu umat, tidak ada siapa boleh tahan lagi. Ayat Quran. Fala maraddalah, tak ada orang boleh sekat. Buat kadang-kadang kau punah mu. Kau punah sama. Rupanya ini adalah balasan Allah. Bukan dengan sebab budak, dengan sebab mak ayah juga yang terlibat. Mereka sebenarnya mangsa ibu bapa, mangsa tok nenek yang jauh daripada ajaran Islam. Jauh. Duk sibuk dengan harta benda apa semua. Ini anak yang ada sekarang, generasi yang sesat lagi menyesatkan. Tak ada apa-apa dah. Yang senang nak baki. Marah kan aku lagi tak balik kan. Marah. Habis cerita. Mu marah aku balik dah, aku lari tak balik dah. Anda ambil asal jangan ngandung sudah. Mak besar ni betul. Betul dalam surat khabar. Dia cerita mak dia besar dia anda lah. Pasal saya group mak saya, kalau saya mak dia marah keluar, tahu balik semua nak lari. Mak dia kata kau pandai lah mek, jangan ngandung sudah. Maka kita gunakan kondom. Berzina pagi petang siang malam. Boleh biti 10 ya, 20 ya, 10 ya, 20 ya. Budak-budak puan ni. Berzina pagi petang. Wagi rumah saya balik rumah tubuh ni masuk lagu ayam jadi dah ni. Dalam macam-macam. Tengok kita jalan ke Bira Patang malam daripada pagar besi ke Bira mu. Siapa buat sakit? Berapa puluh pasangan, ratus pasangan. Kereta mampu belaka padahal kereta molek-molek, kereta baru mampu kah habis. Ni bumi yang dimurkai oleh Allah. Bumi bestari. Mana? Ada apa-apa dah. Dengan golongan-golongan penipu yang menipu pula. Dengan harta benda, dengan duit, mereka memancing pula ni. Kelas-kelas kita ni, kelas ikan dukang, kelas ikan duri. Faham? Dia buh mata kain, ditutup dengan piti. 200 upang 200. Nak 200, jangan pergi dengar. Nak 200, jangan pergi surat. Tak pergi lah kita. Makcik nak pergi kau. Tapi orang tak beri duit raya. Tak pergi lah makcik. Mampu semua makcik.
Murela nak mari dengar belajar munak piti, maka Allah Ta'ala akan jadikan fakir speed dada selama-lama berajak pada piti. Jadi speed. Nah. Dan kan Allah Ta'ala ni dia yang memerintah bumi yang sangat luas. Nah. Apa jadi gitu semua dia beli dia orang. Mata kain ada dalam, jangan main nak memperbodoh-bodohkan kita. Ni molek gewang tengok ikan kacang. Ikan kacang dia tak macam ikan kakak putih. Kakak putih ni kalau kita lepo gewang, dia tak makan selalu, dia tengok dulu. Kalau jalan lebih kurang tak sambar, dia tahu dah gewang. Kalau kacang dia tengok capung hamba halu. Pasal dia 2 rias kilo. Kakak putih 25 rias kilo. Faham? Ni jenis kacang. Gambar. Upah mesti makan kok. Mata kain sakut di basikal. Faham juga bro. Tak ada gedi sikit. Bodoh pada kacang ni. Faham? Upang basikal. Makuk jambang. Tak pergi surah. Apa tak pergi surah pakcik? Dah kata kalau pergi surah tak boleh makuk jambang. La ilaha illallah. Dah pada ada makuk jambang gua ni. Dah kita kena begok laruk. Ambil yang makuk jambang wikmu. Makuk jambang ni gakut tekokmu bakit padang masyar. Nah. Rela ketinggalan kuliah-kuliah majlis-majlis agama kerana kebendaan. Ya. Pasal duk ikut. Kata Allah Ta'ala bila dia beri kekuasaan kepada umat manusia, kita tengok di seluruh dunia mereka lupa bila beri kuasa. Mereka menjalankan, melakukan kefasikan, maksiat dan sebagainya. Habis rata dunia. 99% bila Tuhan beri kekuasaan, hak dia buatnya benda-benda lara. Dengan joget, dengan tahu. Kalau kat kereta, TV 1 joget, TV 2 gluli bating, TV 3 disco, TV 7 je konsert. Punah jahanam habis. Nah, punah jahanam. Kita buka channel radio ada 6 channel. Nah, channel 1 nyanyi, kedua nyanyi, ketiga interview dengan penyanyi, keempat 7 lagu. 7 lagu. Nah, kita buka petang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ni Kak ni. Apa? Nak 7 lagu. 7 lagu pula dah. Nampak? 7 lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 7 lagu. Assalamualaikum. Assalam tu nama Allah. Nah, tapi nak 7 lagu. Bukan lagu apa benda ni selimut putih. Lagu-lagu pada pakar awak. Nak kan ni? Habis dengan lagu. Masuklah taksi lagu. Nak. Kita nak pergi jalan lagi kedai. Masuklah taksi berhenti, naik. Asal lagu. Turun taksi, masuk dalam supermarket, lagu kau. Lagu sama. Masuk dalam surat, bunyi pula lagu juga. Habis tu dah lagu. Punah jahanam habis. Budak-budak ada apa paling ngingguk jadi beruk, jadi babi. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Yakhsifullahu bil hadda wa yaj'al minhumul qiradatul khanazir. Nabi kata, umat aku akhir zaman hak muda-muda khayal dengan lagu-lagu kepala ngongek ngingguk-ngingguk sedapnya muzik dan penyanyi-penyanyi. Pasti Allah Ta'ala akan menjadikan gempa bumi pada bumi mereka itu, dan Tuhan akan tukar menjadi perangai kera, perangai babi. Na'udzubillah. Ni je. Ada apa-apa dah. Islam tinggal nama je. Quran tak ada hukum, tinggal tulisan. Guru Quran tak mau ikut hudu. Dia lewat hudu dah baik. Guru Quran. Juara musabaqah Al-Quran lawang tok guru. Dia baca Al-Quran, juara musabaqah, kad piala tinggi pada dia. Nak sokong tahu. Nampak ni? Dia guru Quran, sokong tahu. Orang nyadak nyom, egek beruk, sokong untuk guru. Dia tak pening kita. Nampak gua ni. Masing-masing punya hak. Orang yang bernasib baik, Allah Ta'ala akan jadikan imamnya membawa kepada syurga, pemimpinnya. Orang yang tidak bernasib baik, pemimpinnya akan heret masuk dalam api neraka. Jangan main. Bukan pemimpin semua mengheret kepada syurga. Nampak? Waja'alna hum a'immatan yada'una ilan nar. Kami jadikan bagi mereka itu pemimpin-pemimpin yang akan membawa mereka ke dalam api neraka. Nah, ada pemimpin yang membawa ke dalam api neraka. Anda tak silap pilih balik. Nak kena membuat pilihan yang tepat, banyak hadir majlis-majlis kuliah. Baru dapat membuat pilihan yang betul. Pasal sekarang macam-macam mengaku.
Kita banyak dengar hadis, banyak dengar Quran, banyak dengar sirah Nabi. InsyaAllah dengan niat ikhlas, Tuhan akan tunjuk. Nampak? Hak benar, hak batil itu batil. Banyak jalan yang mengaku Islam belaka, Islam liberal, Islam plural, Islam macam-macam. Hadari ada belaka. Sesaja yang dalam surga, lain pas dalam patak neraka, yang guna Quran, guna hadis. Nampak? Taraktu fikum amrani, 2 perkara aku tinggal padamu, lan tadillu ma tamassattum bihima, mu tak akan sesat selama mu berjalan ikut 2 benda ni, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah Quran, sunnah Nabi. Sekarang kita tahu dah jalan yang benar 2 perkara ni, maka kita lazimkanlah diri kita, bini kita, anak kita, ayah kita, mak kita, adik-beradik, kakak kita, biar duk mengaji, duk dengar 2 benda ni, supaya jadi tak sesat. Bukan kita pandai cakap saja, kita pasti sesat juga. Tapi kita cakap saja 2 benda ni selamat, kita mari dengar apa benda 2 ni, maka jadi selamat kita. Kalau tidak, kita akan jadi mangsa saja dengan sebab kefasikan, kejahatan. Orang yang Tuhan beri kuasa kepada dia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammannaha tadmira, na'udzubillah. Kata Allah, kalau kami nak menghancurkan sebuah negara, kalau kami nak menghancurkan sebuah negeri, kalau kami nak menghancurkan sebuah tempat masyarakat, sebuah penempatan, sebuah jajahan pulau dan sebagainya, kami akan beri kuasa kepada orang besar-besar. Kami akan beri kemenangan kepada orang besar-besar. Kami akan beri pentadbiran kepada mereka, supaya mereka mentadbir dengan baik, mentadbir dengan yang diberkati oleh Allah. Tiba-tiba mereka tidak menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh kami. Fafasaku fiha, mereka berbuat maksiat pula dengan sebab boleh kuasa. Pertandingan menyanyi, tandingan joget, tandingan ratu cantik, macam-macam pertandingan, tandingan maknyah, tandingan macam-macam, pondang tak pondang. Kemudian melarang orang ngajar, larang orang dengar, larang qiyamul lail, larang tu, larang benda-benda yang baik. Maka mustahak dah turun azab kami, fadammarnaha tadmira, sampai masanya kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillah. Kita tak boleh biar, kita kena bersuara walau aku jadi sekalipun. Nak marah tak mau marah, kita sebagai individu muslim mesti ada suara kita. Tinggi ataupun rendah, banyak ataupun sedikit, mesti ada suara. Kerana kita kuasa, kita ada kemampuan, walaupun tak ada kuasa tangan, kita ada kuasa suara kita. Wa hum qadiruna ala an yunkiru wa lam yunkiru. Nabi kata, bila umat aku ada kemampuan nak ubah kemungkaran, nak cegah kemungkaran, mereka diam sahaja. Iza fa'alu zalika, bila umat aku buat lagu tu, tak mau cara bak maksiat, tak mau cara bak benda muka, tak mau sentuh sedikit pun, tu bukan hal kita, hal orang lain, biar ke dia lah. Azaballahu al-amata wal khassa, Tuhan akan menurunkan azab, kena kepada orang yang melakukan maksiat dan kena kepada kita yang tak buat maksiat juga. Na'udzubillah, kita minta berlindung kepada Allah. Maka kita lazimkan diri kita, anak bini kita, keluarga kita, jemaah kita, banyakkan lagi untuk menghadiri majlis-majlis ilmu supaya dapat kepahaman yang sebenar tentang Islam, untuk memantapkan lagi jemaah kita, individu kita, perjuangan kita, umat kita, iman kita dan Islam kita. Kita akan tidak mudah tertipu dengan berbagai-bagai tipu daya syaitan, tipu daya Yahudi dan Nasara. InsyaAllah kita akan selamat. Kalau Tuhan tak beri kemenangan di dalam dunia, sudah pasti kemenangan di dalam akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita mohon maaf jika terkasar bahasa. Yang betul, yang benar itu semua daripada Allah. Panjang umur, murah rezeki, dipertemukan Allah kembali di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah.